Kita akan meninjau dan berbincang adakah ini masa yang sesuai untuk kita melihat keadaan ekonomi kita dengan pelaburan emas dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawa ini satu pelaburan jangka masa panjang, ada juga yang melihat sebagai satu kata business trading dan sebagainya di mana ia seperti seakan-akan jangka masa pendek. Jadi kita akan perincikan terus bersama dengan Profesor Madya Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali, iaitu pensyarah kanan merangkap penganalisis ekonomi Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Baik Doktor, kita dalam mood beraya dan sebagainya, baru-baru ini kita melihat jangkaan di mana ramai termasuk rakyat Malaysia yang berpusu-pusu ke kedai emas nak menjual semula emas mereka yang pada ketika ini RM330 segram. Jadi melihat situasi ini, mungkin doktor nak bagi sedikit sebanyak pandangan lah tentang trend ini ataupun apa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia. Okey. Ramai yang pergi ke kedai emas kan untuk jual balik kan. Maksudnya kalau harganya pada waktu ini maksudnya sangat baiklah. Pada harga 330 mungkin dia beli pada harga yang lebih rendah kan. Jadi pada waktu ini ada yang berpusu-pusu lah nak jual emas ataupun membeli emas. Ada bergantung kepada individu kan. Tetapi pada waktu ini memang harga emas telah mencecah lebih daripada $2,000 satu ounce. Okay, kalau ikut pasaran antarabangsa lah. Ataupun RM300 lah 1 gram. So dia di antara 300 ke naik, lepas tu sekejap turun. Dia harga emas ni dia berubah-ubah. Okay, hari-hari dia akan berubah. Jadi kalau kita sebagai contohnya lah, macam saya dulu beli emas ni tahun 2000. Tahun 2000 saya beli. Ini emas dinar. Ini dalam tangan doktor ya? Tahun 2003, 20 tahun lepas. 20 tahun lepas. Harganya baru RM200 untuk 4.25 gram. Baik. Oh, wow. Harganya sekarang? Harganya sekarang, wah. Dan ini adalah selepas berapa tahun? 20 tahun. 20 tahun. Nampak tak? 20 tahun. Jadi maksudnya untuk pelaburan emas ni kita perlu menyimpannya pada waktu jangka masa panjang. Sebab apa? Pergerakan hariannya memang berubah. Okay, daripada satu masa ke semasa. Macam semalam harganya jatuh sedikit, lepas tu naik balik sikit pada pagi ni. Jadi maksudnya kalau kita contohnya melabur emas untuk jual besok, itu adalah sangat-sangat tidak berbaloi lah. Malah kita akan mengalami kerugian. Kerana kita boleh menjangka lonjakan harga emas itu macam dalam jangka masa yang pendek. Saya menjadi tertarik dengan statement doktor sendiri yang selepas 20 tahun baru benar-benar melihat pelaburan itu boleh kata diliquidatekan ke harga pada ketika ini. Dan kalau nak dibandingkan dengan jenis-jenis pelaburan lain yang sedia ada dalam pasaran kan, doktor, adakah pelaburan emas ini satu pelaburan yang berisiko tinggi, rendah, sederhana ke bagaimana dibandingkan dengan apa yang ada dalam pasaran ketika ini? Okey, pelaburan emas ni kita tak boleh lari. Apa-apa pelaburan pun kita tidak boleh lari daripada apa-apa risiko. Mesti ada risiko. Mesti ada. Mesti ada risiko. Contoh, kalau kita beli emas, contoh macam ni kan. Mungkin hilang. Okay, mungkin hilang. Aduh, sakit. Kalau hilang satu ni kan menangis juga kan. Mungkin dicuri ke dan sebagainya. Dan harganya, risiko harga ialah harga. Kita beli pada harga contoh sekarang ni, harganya tinggi dan tiba-tiba jatuh. Kan? Sebab ramai orang menjual. Jadi mungkin kita akan mengalami risiko. So ada risiko kerugian kat situ, risiko kehilangan. Jadi maksudnya dia memang ada risiko. Tetapi berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang memang berisiko tinggi. Contoh pelaburan yang berisiko tinggi ialah pasaran saham, lepas tu pasaran komoditi, untuk FCPO dan sebagainya, maka ataupun Bitcoin kan. Jadi pasaran emas ni dia lebih stabil, tapi kita kena lihat pada jangka masa panjang. Ilmunya tetap kena ada. Tapi kalau maksudnya kita bukan nak kena beli semua pelaburan kita dalam emas. Yang ni sebenarnya pelaburan ni kita kena agih-agihkan. Kita kena diversify. Okey, ada sebahagian kita masuk dalam ASB ke, sebahagiannya kita masuk dalam properti, sebahagiannya kita masuk dalam emas, ada yang dalam saham. Jadi ianya bergantung juga kepada kita punya umur. Orang yang lebih muda sebagai contohnya, dia lebih boleh menerima risiko yang lebih tinggi. Berbanding orang yang macam contohnya dah telah pencen, bersara kan, mereka lebih sesuai untuk melabur di dalam pasaran yang lebih stabil. Yang memberikan fixed income, memberikan pendapatan tetap.
Okay, sepakat. Contoh ASB lah ataupun tabung haji ke ataupun sukuk dan sebagainya. Itu lebih stabil. Jadi berbanding dengan pelaburan yang turun naik dia, yang very volatile, kemerowapannya tinggi. Kita kena melihat daripada faktor pulangan itu sendiri. Adakah kita niat pelaburan tu untuk dapat duit besar jangka masa pendek yang berisiko tinggi untuk hilang segala dia dalam sekelip mata, ataupun jangka masa panjang yang membolehkan kita ada cash flow yang buat masa beberapa tahun dan sebagainya. Dan doktor, saya rasa ada yang tertanya juga ni, bagi mereka yang fresh, yang beginner, pelaburan emas, adakah semestinya untuk mendapatkan pulangan yang paling optimum tu dia kena emas fizikal ke ataupun emas dalam talian online pun boleh? Sebab ada juga option atau pilihan itu. Okay, kalau kita lihat macam ni emas fizikal kan, maksudnya kita beli yang ni ialah dinar emas kan, ataupun kita beli jongkong emas tu, kalau yang sekilo tu, ataupun kita boleh melabur secara digital. Okay, dia sebenarnya bergantung kepada individu sendiri. Okay, kalau contohnya kita suka pegang. Dah beli emas, suka tiap hari kena belai emas tu. jadi kita beli yang fizikal. Tapi kalau kita rasa macam kita susah nak jaga dan sebagainya, kita boleh melabur dalam emas digital. Okay. Ada juga platform yang kita boleh beli di pasaran saham. Contohnya, pelaburan yang bukan membeli emas terus, tetapi dia mengikut kepada harga emas. Saham emas. ETF. Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. So kita boleh beli tu. Ataupun kalau kita nak beli contohnya macam pasaran unit trust dipanggil tu. Tapi dia juga membeli emas. Ini macam contoh Wahid kan. Dia kita beli contohnya portfolio kita minta emas. Kita nak tolong belikan kita emas. Sebab kita tak payah beli sendiri. Macam pasaran saham kita kena beli sendiri. Ini ialah maksudnya daripada orang lain yang tolong fund manager, dia pengurus kewangan yang akan membelikan untuk kita. Jadi antara sama ada nak pakai digital ke, kalau digital contohnya Maybank Gold, Public Gold ke apa semua tu kan, itu digital lah. Kita boleh juga dapatkan fizikal, tapi kita boleh simpan je dalam akaun kita. Kita boleh tengok dalam handphone, ni emas kita. Kan? Secara digital dia. Secara digital. Tapi kalau kita nak tebus pun boleh. Nak tebus pun boleh. So maksudnya kita pergi ke bank dan kita cakap, okay, saya nak keluarkan emas tersebut. Okay, contohnya 100 gram. So kita boleh tebus. Jadi nilai pelaburan bagi kedua-dua fizikal dan juga digital, ETF ataupun public gold dan sebagainya, sama dengan emas fizikal atau tidak, doktor? Dia ada perbezaan sedikit. Dia ada perbezaan sikit. Dia bergantung kepada contohnya kalau yang fizikal tu, kalau kita jongkong emas ke ataupun, tapi berbeza dengan ataupun digital, maksudnya dia tak banyak beza. Sebab contoh macam ni kan, dia nak kena ukir kan, so dia memerlukan kos tukang upah lah, upah emas tu kan, nak buat tu kan, so dia ada upah sedikit. Tapi kalau jongkong emas selalunya dia simple je, dia satu jongkong je kan, itu mungkin dia tak ada upah sangat. Baik. Seadanya. Okey. Tapi kita kena tengok dia ada panggil spread tu. Iaitu harga beli dengan harga jual. So kita kalau nak beli pun kita tengok mana spread yang rendah sikit, sebab kalau you nak matlamat you nak jangka pendek sederhana, so you nak cari spread yang rendah. Spread tu maksudnya pelaburan yang rendah lah. Bukan. Permulaan modal tu. Dia punya julat di antara harga beli dan harga jual. Okey. Julat tu. Itu pun kita kena tahu juga ya. Dan ada soalan penerbit saya yang ditanyakan, kalau contohnya lah barang kemas, gelang yang tebal-tebal, rantai sebagainya yang boleh dipakai yang tebal-tebal tu, doktor, itu boleh dikira masuk dalam pelaburan ke tidak? Dia boleh secara tak langsung. Secara tak langsung. Sebab apa? Dia sebenarnya perhiasan. Perhiasan, betul? Perhiasan. Kalau dalam Quran pun ada cerita. Kan, orang perempuan memang suka kat emas tu semua kan. So maksudnya dia perhiasan, tapi dia boleh jadi pelaburan juga. Tapi nilai dia sama ke tidak dengan jongkong emas tu? Nilai jongkong lain sikit sebab dia ada kos. Dia ada kos. Itu kalau kos contohnya kita nak, dia macam-macam jenis kan. Macam-macam jenis, rantai lah, dia punya gelang lah, dia ada dia punya ukiran dia sebagainya tu. Bunga kerawang dia semua. Kerawang tu, jadi dia ada upah-upah dia tu. Jadi dia akan, kos dia tinggi sikit daripada jongkong emas. Kos dia tinggi. Tapi sentimental value tu ada. Cantik kan kalau pakai kan. Kalau contohnya orang-orang yang setengah-setengah negeri tu, kan kita tengok memang penuh
kan emas-emasnya di badan tu kan, terutamanya yang peniaga-peniaga itu semua kan. So yang kadang-kadang digunakan tu balik untuk digadaikan untuk mendapatkan modal, contohnya modal perniagaan. Dimasukkan di Harahanu dan sebagainya. Jadi kalau untuk orang wanita kan, kalau dia tak berminat nak simpan yang macam jongkong emas ke apa tu, simpanlah emas. Okay, walaupun perhiasan, tapi ianya satu perhiasan yang memberikan pulangan lah kalau kita simpan lama tu, boleh diberikan kepada anak dan sebagainya. Betul. Jadi ini tidak salah lah untuk kita mempunyai barang kemas ya. Para suami lelaki tak apa. Kalau si isteri orang rumah Kalau minta suami sikit bagikan emas tu, lagi seronok kan. Itu nilai kasih sayang yang sebenar lah. Sebab boleh dibawa ke anak cucu dan sebagainya. Okey, doktor, bagi mereka yang mungkin baru nak bermula, baru nak berjinak-jinak dalam dunia pelaburan emas ini, anak-anak muda khususnya mungkin yang baru mula bekerja dan sebagainya, adakah fizikal ataupun digital gold investment tu lebih baik untuk mereka? Dia bergantung. Kalau macam digital tu kita boleh beli yang bukannya semestinya 1 gram, mungkin 0.05 gram. Okay, kita boleh beli pada yang kecil. Boleh kawal sikit. Boleh maksudnya kita kalau bergantung pada kita punya keperluan kita dan juga kita punya kewangan kita. Jadi ianya bergantung kalau kita mempunyai modal yang banyak, kita beli sejongkong terus kan. Tapi maksudnya kalau kita tak ada tu, kita boleh bermula dengan yang kecil-kecil. So digital adalah satu cara yang sangat mudah lah untuk membeli. Kita boleh beli 0.01 gram kan. So contohlah kan. Baik. Dia bergantung kepada kita punya keperluan dan juga kedudukan kewangan kita. Saya rasa itu satu nasihat sangat bagus. Kita boleh menentukan pelaburan kita mula berjinak-jinak dengan kadar pelaburan yang rendah via digital 0.001 gram pun boleh lah. Kita ucapkan terima kasih kepada doktor sudi meluangkan masa dan bagi kita sedikit pencerahan apa yang perlu kita tahu kalau ingin berjinak dalam pelaburan emas. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dalil, pensyarah kanan merangkap penganalisis ekonomi Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Dan doktor, kita akan meninjau sikit carta harga emas semasa pada ketika ini yang kita akan paparkan di kaca TV. Ya, anda boleh saksikan sendiri emas per gram 916 22 karat. Harga semasa adalah RM299.41 dan bagi emas 999 24 karat RM326.54 setakat pagi ini, hari ini harga emas semasa. Dan juga kita melihat kadar pertukaran wang asing pula ke unit mata wang ringgit Malaysia, $1 Amerika Syarikat USD bersamaan dengan 4.47 dan $1 Singapura SGD bersamaan dengan RM3.36, RM100 Indonesia RM0.030 dan 100 Baht Thai RM13 13.20 dan 100 won Korea 0.34. Dan ini adalah kadar pertukaran wang asing untuk paparan anda, dan kaunter aktif pula kita akan paparkan untuk anda melihat sendiri apakah antara kaunter yang tertinggi pada ketika ini.